إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ni hadis seterusnya, hadis pilihan, hadis ke-62. Lepas ni kita langkau banyak lah, macam cerita hadis masuk tandai ke apa tu, tak payahlah dia berak lama lah cerita apa lagi. Kan masuk pungkok pun aku nak kena cerita kan. Kan masuk kencing dah cerita nah. Baik, hadis ke-62 ni menarik. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih. Mau bawa pula An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah berfirman. Kalau Allah berfirman tu dia jadi hadis qudusi ya. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh suatu yang tidak pernah dipandang dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tak ada uraian. Dia tak urai tak apa dah. Faham yang tu cukup dah. Nah, ini di antara ganjaran, tajuk dia ganjaran untuk orang soleh. Di mana ganjaran ni? Akhirat. Nah. Tapi malam ni saya nak cerita lain. Nah, yang ni saya tak mau sentuh lah. Pasal bila Nabi kata macam tu, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas di hati, macam ni rupanya yang kata syurga tu, balasan di negeri akhirat. Saya nak cerita hari ni, saya nak ambil, nak petik kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang menuju ke akhirat. Beliau umpamakan, ni bukan hadis kata Imam Al-Ghazali, umpamakan kita duduk di dunia ni macam kita ni diberi satu ladang. Tok Bilal ada tak ladang? Ladang kelapa sawit kan, mana tahu orang kaya buat ada satu relung lah. Ataupun sebidang tanah. Kalau kita pandai manfaat tanah tu, dia akan bagi hasil kita. Betul tak? Kan? Jadi makna sementara peluang yang Allah masih anugerah kepada kita, kita ni masih hidup, masih bernafas, rebut peluang tu sebaik mungkin. Nak apa? Nak tanam benih-benih yang baik. Yang kita nak pungut di akhirat. Nah, tapi bila kita tanam benih yang baik di dunia pun Tuhan bagi baik. Jadi malam ni saya nak kait sikit berdasarkan hadis ni. Dia ada sebut salihin. Salihin ni ustaz kita, tu nama dia salihin kan.
Nah, makna ganjaran untuk orang yang soleh. Arti solihin ni ataupun solihin tu sendiri bermakna orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Mereka ini merupakan salah satu golongan yang Allah redha. Allah redha kepada manusia yang dia cipta ni, tuan-tuan, hanya 4 golongan saja. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka terdiri pada para anbiya, yakni rasul nabi. Rasul 313, nabi 124,000. Ulul azmi 5 ya. Paling makam tinggi ulul azmi lah. Nah, pasal apa ulul azmi? Pasal mereka ni banyak kena ujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Ulul azmi 5, Rasul 313, Nabi 124,000, dan Rasul yang wajib kita kena tahu 25. Ingat tak ni? Nah, yang Rohan buat nasyid tu baguslah kan. Kita sambil dengar sambil ingat. Dulu saya ingat lah. Lah tak tahu boleh ingat ke tak tahu. Nah. Baik. Dulu pasal Dok Ajin dengar tu boleh ingat. Kita ikut dia punya nasyid tu daripada mula sampai habis 25 orang. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan dan perempuan, golongan di antara yang Allah redha para anbiya, siddiqin ni orang-orang seperti Sayyidina Abu Bakar. Bukan Syed Sadiq yang tu dah. Syed Sadiq pun bukan, Siddiq Sigaraga pun bukan. Nama yang Siddiq Sigaraga, menantu pun dia buat zalim. Tidak abang? Habis tak tengok ke Mak Tiga Abdul? Dia bukan susah. Ada menatang ni pitat masuk YouTube Tiga Abdul. Tak lah gelak. Kadang-kadang cemui kan. Bang, saya cemui. Tengok bila seronok lah. Walha aku tengok beratus kali dah. Kira boleh hafal dah elok lah. Punya daya ingatan kuat sampai tahap tu lah. Wasyuhada, golongan yang berjuang di jalan Allah kemudian mereka dibunuh. Penghulu segala syuhada Sayyidina Hamzah. Dalil hadis Imam Al-Hakim. Kemudian yang keempat ialah salihin, orang-orang yang soleh, yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita masuk golongan keempat jadilah kan. Nak jadi golongan pertama tobat lahun tak boleh lah. Tapi main mengaku pula saya ni lah Rasul yang terakhir, kubur penampang muka hang. Hanya nak bohong. Tuhan nampak dalam Quran adalah azab ya Paulus, tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar payah. Payah kan. Nak jadi orang yang syahid, penakut pula. Tengok topi merah main punya lari tu belakang. Dia kata FRU main. Tengok-tengok bomba pun topi merah. Nak mati syahid tak minyak apa. Kan duduk tengah atas mimbar tu, tengok dia kikir main. Kecut pun. Tengok polis masuk pakai pakaian seragam, tak berani dah. Allah. Jadi itu sudah fikirlah, nak mati syahid, nak masuk golongan syuhada, kita ambil yang keempat. Ada ilmu, kita beramal. Beramal dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyatakan terlebih dahulu ialah tentang supaya kita sama-sama faham esok ataupun kesan amal-amal soleh, amal yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh ini, dia ada kesan. Allah nak bagi 7 di dunia, 3 di akhirat, yang dinamakan buah amal soleh. Tak ada buah, tanam pokok, naik dokong, dapat buah. Sebab tu Imam Ghazali kata dunia ni umpama ladang.
sebidang tanah, kita teroka, kita tanam benih manis, manislah esok dunia mendapat, akhirat mendapat. Silap tanam, tanam pula apa buah muatan apa, jenis tak lekang, apa orangnya, muatan tai. Awak lepas punya muatan tai nah aku pun pelik kan. Nah kan ada dulu lah, tak apa ada tu. Baik, jadi saya nak bagi faham terlebih dahulu bahawasanya hidup kita di dunia ni sementara. Jadi kita nak rebut peluang untuk beramal dengan amal soleh. Ini di antara doa tuan-tuan, bawalah dalam sembahyang kita. Nah, surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, Allah ajak kita supaya kita kena minta kepada Allah supaya kita diberi kekuatan agar dapat beramal dengan amal soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ada surah Al-Qasas surah ke-46 ayat 15. Cuba dengar. Doa ni kena bawa tu, kena minta ke Allah. Kalau kita tak minta tu kadang-kadang payah nak buat. Kan? Wahai Tuhanku, pertama, ilhamkanlah kepadaku bagaimana untuk mensyukuri segala nikmat kurniaanmu kepadaku. Ni yang ada kat kita ni, semua yang ada di tubuh badan kita, apa saja Allah sebut dalam Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang ada kat hangpa ni semuanya daripada Allah. Itu nikmat kurniaan Allah. Sihat, telinga tak pekak ke? Abang telinga okey? Kau lah macam bini Pak Mat Tembe ke? Tak kan? Saya kadang-kadang nak jadilah tu. Belah ni dunia kembang. Dia cerita dia. Nah, semua nikmat. Ya. Jadi ilhamkanlah kepadaku bagaimana aku dapat mensyukuri nikmat kurniaanmu. Satu. Makna jangan kita salah guna nikmat kurniaan Allah. Sihat nak buat apa? Sihat nak buat apa bang? Main takraw, badminton, bola sepak boleh kan? Tapi guna sama main mengaji, semayang sunat mungkin lebih sikit kan? Sunat dah, terus semayang sunat dah kan? 2-3 kali sunat jam. Nah, jadi makna kita minta supaya Allah ilhamkan kepada kita bagaimana untuk mensyukuri nikmat kurniaan dia kepada kita. Itu pertama. Kemudian wa an a'mala salihan tardah. Ini kita minta supaya Allah beri kepada kita pertolongan, taufik, supaya kita dapat beramal dengan amal-amal soleh. Amal yang engkau redha. Ni macam kita buat malam ni majlis ilmu, Allah memang redha. Cuma apapun amal saya, amal tuan-tuan sama dah. Syarat yang pertama mesti ikhlas. Yang kedua, amalan yang kita buat ni jangan menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tu amal soleh. Kita kena minta, kurniakanlah kepadaku pertolongan, taufik, supaya aku dapat beramal dengan amal yang soleh, amal yang kau redha. Itu dia. Kalau tak minta macam nak boleh buat? Ustaz tak boleh buat. Ustaz ada sembang kemas kan? Betul tak? No? Cabang. Nampak renung jauh. Abang main tadi ustaz sampai dah no? Siapa main buka aircon awal Jin buka apa? Aku main tak ada siapa pun. Seram rumah orang sembahyang jin. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Ni bagus doa ni. Dan perbaikanlah aku dan keluargaku. Perbaikan.
bagi jadi eloklah aku ni, akhlak aku, amalan-amalan aku. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku kembali padamu, ini bertaubat. Aku adalah dari kalangan orang-orang yang menyerah diri, orang Islam. Itu doa dia. Salah satu yang kita minta supaya Allah punya taufik agar kita dapat beramal dengan amal soleh. Dan kena ingat, amal soleh syarat dia dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua ialah menepati syarak, menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, nak abang, bila amalan kita ikhlas, Allah akan bagi pertolongan, taufik. Nah, yang ni kena tengok kitab tafsir Arab Saudi. Baik. Itu dia makna mukadimah. Apa yang dikatakan amal soleh, apa syarat-syarat diterima amalan kita sebagai amal soleh. Cuma saya tak baca dalil je lah. Dia dalil dia hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa-siapa yang amalannya tidak selaras bagaimana yang aku ajar, amalan itu ditolak. Berdasarkan hadis ni, Ibnu Katsir mensyarahkan hadis ni, nak diterima amal saya, amal kita semua sebagai amal soleh, ikhlas dan menepati syarat. Habis. Lah ni dah kita dah beramal. Contoh, kita ni dah hidup lama dah, pagi, petang, siang, malam kita beramal dengan amal soleh, amal yang Allah redha. Jadi apa Allah nak bagi? Dengar elok-elok. Allah akan bagi 7 benda di dunia, 3 perkara di akhirat. Kita dengar satu persatu. Apa dia 7 tu? Yang ni disebut sebagai buah amal soleh. Yang pertama, rezeki yang halal. Baru ada keberkatan hidup, tuan-tuan. Hak kita makan ni bersih, pendapatan kita halal, tu yang mudah nak main masjid, nak main dengar majlis ilmu. Kalau duk makan yang haram, balik awal. Jadi yang pertama, Allah akan anugerahkan rezeki yang halal. Saya tak apa ayat-ayat ni, cuma saya hafalkan, tuan-tuan tulislah. Al-Hajj ayat 50. Saya nak baca ayat saya hafal saja tentang rezeki. Pentingnya kita mencari rezeki yang halal, kerana rezeki yang halal ada kaitan dengan amalan. Percayalah. Dulu masa kita kerja dulu, kita tahu Allah payah. Nak bangun malam tak bangun langsung tak bangkit menjenuh lawan puasa berat macam mana pasal sumber pendapatan kita ketika itu tak elok. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 51. Ni tentang rezeki. Apa yang kita makan, apa yang kita cari, kena pastikan halal. Pasal apa? Dia ada kaitan dengan amalan. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibas wa'malus salihat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu makanan yang baik-baik, bersih, halal, suci. Bukan suci dalam debu itu dah. Itu lain, itu iklim. Kena iklim. Tak ada lah dia pun. Tok Imam tahu. Ambil warung. Tahu juga. Oh, kaki lagu juga. Suci dalam debu. Dulu top lah lagu tu. Aku sampai lah, aku minat dia. Salin. Kadang-kadang dengar dia cemui lah. Duk tengok Quran hadis sampai mata penik julin lah. Okey, pergi buka bila type iklim. Kan? Lalu apa? Bukan aku tak semayang. Bukan kata duk tengok lagu tu sampai leka lalai semayang luar waktu dah. Itu kita jaga. Sekali-sekali apa salahnya kan? Tu ngangguk. Tu kaki tu. Tu ngangguk kan? Aku je nak tengok ampoi. Tu siapa tak boleh masuk tahu lah. Jadi pendapatan kita, apa yang kita makan ada kaitan dengan amalan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal soleh. Tengok. Guru saya kata, almarhum, dia sebut amalan kita ada kaitan dengan apa yang kita makan.
Kalau kita asyik makan benda haram, pendapatan syubhah, memang payah kita nak beramal. Jadi yang pertamanya, hasil amal soleh tu imam, kita buat kerja elok. Tu imam buat kerja apa? Repair kereta. Kemas tu. Yang kali ustaz main hantar boleh, nazar boleh. Murah-murah sudahlah, harga tok guru. Nak berkat nah, free. Lagi berkat. Nah. Jadi ceritanya rezeki yang halal ni makna tu dia, ada kaitan dengan amalan kita. Kita tak boleh nak buat tuan-tuan kalau makan benda tak elok, syubhah. Jadi malas balok lihat nak baca Quran jauh sekali, nak zikir tak boleh nak buat. Nah. Jadi itu yang pertama, di dunia Allah bagi rezeki yang halal, hasil amal soleh. Kan? Saya harap apa yang saya dapat selama ni, setelah saya berhenti kerja dulu tahun 1989 sampai lah ni, rezeki halal lah mudah-mudahan. Kita tengok rezeki tu pula mai, kadang-kadang tak sangka, tak duga, sampai boleh pergi Mekah 6 kali, 2 kali haji, 4 kali umrah. Masya Allah. Pergi pula free lah tu. Allah nak ada apa lagi tuan-tuan. Tok Bilal pergi Mekah. Kata duit ada 1 juta. Duk tunggu apa? Jom pinggan saya jadi mutawif. Yang kedua, buah amal soleh di dunia. Pertama, Allah bagi rezeki yang halal. Pasal kerja buat kita elok. Walaupun kita tanam pokok pisang, ubi, musangking ke apa kan, tapi bersih. Kita teroka tanah kita sendiri, bukan kita teroka tanah kerajaan. Ni teroka tanah kerajaan. Depa pertahan pokok depa. Tu macam di Selangor ada 5,000 kilang yang beroperasi tanpa kebenaran. Exco agama dia Cina lah. Dia kata depa ni bukan kilang haram. Cuma tak berdaftar. Nampak tu? Pasal orang dia. Kan? Kalau aku, depa ni memanglah bukan kilang haram, tapi kilang haram jadak. Buh jadak ke belakang tu. Kan? Kan? Sampai cuba hamba tengok gambar piramid tu. Gambar mereka buat rumah atas pokok. Tengok tak? Kan? Kan? Tak tengok abang? Dia tu buat laporan buat rumah atas pokok orang. Yang main poli ni pun jalan ni kengkang. Jalan kengkang. Datuk tengok tu mereka buat rumah. Kan? Mereka tu masak nasi. Elok poli tu mai mereka cerok ayak nasi basuh kan. Poli tu kata ni bukan rumah haram, ni anak haram. Apa tengok dia memang dia kata macam tu. Ni puak-puak kapiak ni tuan-tuan, tak usah duk percaya. Dia mesti pertahan puak dia. Korang ajak aku. Dia kata bukan kilang haram, cuma tak berdaftar. Aku tak boleh dengar baik. Jadi itu yang pertama, tuan-tuan dan perempuan, buah amal soleh di dunia ialah rezeki yang halal. Jadi tuan-tuan yang bekerja kampung ke, makan gaji, pastikan rezeki yang kita dapat, pendapatan kita ni elok. Makan gaji, cara makan gaji, jangan duk curi tulang. Kalau tidak, buat kerja sendiri. Senang. Tuan-tuan, tak ada keberkatan bila kita duk curi tulang. Patut kerja pukul 8.30, kita 8.45 baru sampai. Lepas tu main panskap baru rumah pergi ke darah pula. Tu bila nak kerja perut mak ye weh. Kan? Saat lagi tengah hari keluar pula makan. Patut balik kedua 2 suku baru sampai. Banyak jenis ni tuan-tuan. Bagi saya tu haram. Sebab kita tidak amanah, berdosa. Tu tengok hidup tak berkat. Tu tengok aduk kena tangkap 29 ekor buruk mak ye. Immigration kan. Dengan ketua-ketua pegawai sih terima rasuah, tak berkat hidup. Lama mana orang yang grade rendah naik kereta apa Mustang tu, tahu Mustang? Tak tahu, tak pernah naik tak pernah, aku tak pernah. Tengok terliok orang tu mahal kita tu Allah. Apa orang kata pegawai rendah tapi hidup mewah.
Tak berkat. Ni Tuan tunjuk pam pernah tangkap. Depa ni yang menjadi pengkhianat kepada negara kan. Tu cerita. Jadi saya pesan pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, usahalah mencari rezeki yang halal. Itulah di antaranya hasil ataupun buah amal soleh di dunia, kita mendapat rezeki yang halal. Boleh. Kerja apa lah ni? Tak dengar? Buat besi. Oh, patut nampak macam Superman. Orang besi. Iron Man. Abang Iron Man kan senang. Baik. Kau tak empau ngantuk kan. Yang kedua, buah amal soleh di dunia, darjat yang tinggi. Allah menaik darjat kita. Dalam Quran Toha 75. Saya tak hafal ayat tu, tapi ada point lah. Saya nak baca, saya hafal, senang. Darjat kita tetap tinggi di sisi Allah. Tersadut bimbang selama mana kita beriman. Orang yang beriman lah yang akan beramal dengan amal soleh, betul tak? Kan Allah sebut wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Yang tak rugi ialah orang beriman dan beramal soleh. Bila kita beramal dengan amal soleh, insya-Allah darjat kita tinggi, tuan-tuan. Mana ayatnya? Ayat Ali Imran 139. Cuba dengar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tu dalil dah. Bulan depan 25 bulan. Tu boleh. Apa dia? Anak dah kahwin. 25 bulan dah. Khutbah. Okey abang kata imam. Tak abang ni. Oh, tak untuk imam tak tahu pula lagi. Kena main kerap sikit nak pilihan raya ni, tuan-tuan. Godam bagi kau-kau sikit. Bagi papahan sikit. Mainlah rakam. Tak mau. Oh sana tak sedap. Khutbah demam denggi. Covid tak payah. Jadi yang keduanya buah amal soleh ialah darjat yang tinggi. Ayat saya baca, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran 139. Apa Allah sebut? Jangan kamu merasa lemah dan jangan kamu berduka cita. Sesungguhnya kamu tinggi di sisi aku, kita mulia di sisi Allah selama mana kamu beriman kepadaku. Jadi orang yang beriman pada Allah, hasil amal soleh dia, bila dia percaya dia buat, dia ni tinggi darjat di sisi Allah. Walaupun manusia tengok kita tak ada apa, biasa ya ustaz ni, ustaz biasa-biasa je ya, tapi di sisi Allah kita tinggi. Darjat yang tinggi, hasil ataupun buah amal soleh di dunia. Yang ketiga, kita mampu menghayati keadilan. Buah amal soleh yang ketiga di dunia, kita boleh jadi manusia yang boleh menegakkan keadilan. Tak lagi saya baca 3 ayat. Dia bagi di sini Yunus 4. Tak ada nak apa banyak sangat. Kita baca, kita ingat tentang keadilan. 3 ayat. Pertama saya nak baca Sad 26, kemudian An-Nisa 58, kemudian Al-Maidah ayat 8 tentang keadilan. Macam mana kita boleh menjadi manusia yang adil? Bila kita ni orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi pemimpin pun adil. Itu makna kita mampu menghayati keadilan. Yang pertama ayat apa saya kata tadi, Pak Imam? Saya nak baca apa? Sad 26. Ini kes Nabi Daud alaihissalam. Dia jadi raja dan jadi hakim. Seorang insan ini didakwa curi kambing betina. Dia ada banyak ekor, dia curi. Dia ada kambing jantan, dia nak biarkan kambingnya, dia curi. Didakwa, dituduh. Daud ni dia tak ada apa-apa, kata hang ni zalim, duk pergi curi orang. Cuba tengok Tuhan ajak Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard
fahkum bainan nas bil haq. Bil haq ni adil lah. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya aku jadikan engkau ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Hendaklah kamu menghukum manusia dengan benar. Benar mana adil. Jangan terus tuduh kata dia zalim. Bagilah kawan bukti dulu. Kata dia curi dan sebagainya. Kerana apa? Kalau hang ikut hawa nafsu, hang sesat dari jalanku. Tu untuk Nabi Daud supaya menegakkan keadilan. Baik. Dalam surah An-Nisa 58 Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Dan apabila kamu menghukum manusia, hukumlah seadil-adilnya. Walaupun kita sebagai hakim, hak duduk depan kita ni pesalah ni, yang memang dah didapati bersalah, musuh kita tetap wajib kena berlaku adil. Siapa boleh berlaku adil? Orang yang beriman dan beramal soleh. Kita kalau tengok depan kita musuh hang siap patut 2 tahun penjara, 20 tahun hakim masuk neraka dah. Pasal apa? Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang Allah sebut. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir pada takwa. Tak usah kira lah di AP ke Pakatan Harapan, sabit kesalahan, cukup bukti dan dibuktikan dia bersalah, jatuh hukuman. Walaupun anak sendiri, tu dia. Walaupun keluarga sendiri. Macam mana kita nak boleh berlaku adil? Apabila kita beramal dengan amal-amal soleh, kita mampu menghayati keadilan. Itu yang ketiga. Habis cepat, kita balik cepat. Pasal apa? Ustaz mewah tadi 6.35 aku sampai lah kan? Dan baca 3 muka surat, mayang tahiyat masjid, baca Quran sikit. Yang keempat, buah amal soleh di dunia keluar dari kegelapan. Keluar daripada gelap. Allah pimpin. Duduk dalam gelap, main duduk terang sikit. Dia bagi sini hujah ada At-Talaq ayat 11. Memang saya tak hafal. Tapi saya nak baca ayat saya hafal. Saya hafal Al-Baqarah 257. Tuan-tuan, yang boleh mengeluarkan kita daripada kegelapan ialah Allah. Kegelapan pada petunjuk hanya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Itu dia dalil. Sama mana kita beriman, beramal soleh, ni ayat dah. Yakinlah Allah adalah pelindung kepada orang beriman dengan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada petunjuk, cahaya petunjuk. Ini kelebihan. Dulu kita pun macam tu lah, bukan faham Islam. Ni tolong saya peringat lah. Kalau ni musim hujan, jangan duk biar anak-anak kita duk main hujan dekat parit tali ayak ke apa. Ni mati pula seorang. Kawan ni saya sedih walaupun saya tak apa kenal, dia baru kenal. Anak dia 3 orang lelaki semua meninggal. Seorang tu saya tak tahu, nombor 2 tu meninggal aksiden, baru kahwin, isteri sedang mengandung. Hari ni anak bongsu pula jatuh longkang. Ayak laju tuan-tuan. Jaga jangan duk main kan. Dik, hamil ayak hujan tak? Jumpa aku tabuh juga. Saya bukan siapa, kita pun ada cucu. Dia pun sonok main. Tu pesan kat anak saya, jangan pergi keluar rumah hujan-hujan. Ayak deras tu hari tu, hak seorang tu dia belah taman apa? Kristal. Tuan-tuan bayang kan, dia dekat apa? Dekat daripada taman kristal tu pergi sampai ke dalam kampung, masuk sangkut kayu tu orang jumpa. Meninggal ya. Hujan lebat macam ni. Hari ni baru meninggal, tak pergi balik saya nak ziarah. Dia ada 4 orang anak, seorang perempuan, 3 lelaki, 3 semua meninggal. Aksiden, ni lemah lagi seorang, pertama orang tak pasti. Tuhan uji dia semua tuan-tuan. Allah. Nak buat macam mana? Baik. Jadi maknanya yang keempatnya ialah keluar dari kegelapan. Minta ke Allah
supaya apa yang kita beramal hari ini hasilnya di dunia Allah bawa keluar kita daripada kegelapan, kejahilan, bagi kita faham agama, bagi kita dapat petunjuk Allah, baru selamat. Yang kelima, tiada ketakutan. Orang ataupun hasil buah amal soleh yang kelima di dunia, tiada ketakutan. Dia bagi surah Toha ayat 112. Jadi tentang takut ni, saya boleh pilih surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut nak melanggar perintah Tuhan, pasal dia beramal-amal soleh, dia beriman, dia percaya ada syurga, ada neraka, dia tak buat benda yang Allah larang. Ialah dari kalangan para hamba-hambaku ialah ulama. Ulama di sini tadi orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Di sini mungkin dia sebut dia tak sebut ulama macam kita faham. Ibnu Abbas dia kata ulama tu ulama, tak apalah, itu pandangan dia kan. Jadi kita tak sudut tengkaklah dia ulama besar. Tapi saya tertarik dan lebih cenderung pada sini. Dan sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Macam mana? Dia ada ilmu, dia amal ilmu dia. Yang tu orang kata soleh. Kalau banyak ilmu agama tak amal, haram pun tanya je. Macam satu ketika dulu lah, bukan mengumpat ni cerita betul. Dia orang dia agama, dia pun belum main saham. Saham tu halal haram pun tak beli, kan? Punya pula mengaji agama. Tu bukan ulama, tu ulama semua. Tu yang kita kata ulama dalam ni orang yang berilmu. Saya suka yang ni. Siapa? Walaupun kita ustaz biasa, tu imam ya, Tok Bilal ya, kan? Iron Man ya. Tapi ada ilmu tak banyak. Amal ilmu tu ulama. Dia tak buat. Dia takut kat Tuhan. Mungkin aku hidup senang di dunia sebentar kan? Tipu sana, tipu orang ni, kencin orang ni, kencin orang ni, celak-celak dia fikir hari ni nak kencin siapa pula. Hidup tak berkah. Tapi orang yang beramal dengan amal soleh, dia takut. Makna tiada ketakutan pada makhluk, dia hanya takut kat Allah. Perintah Tuhan mampu dia tak langgar. Yang maksudnya tiada ketakutan ni kepada makhluk. Allah dia takut nak langgar perintah Tuhan. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat takut kepada makhluk ni, orang beriman, ialah Al-Maidah 44. Macam mana ayat tu? Ala takhshawun nas kot. Al-Maidah. Ini amal soleh. Al-Maidah 44. Dia kat ujung tu. Fala takhshawun nas wakhshawun. Maka janganlah kamu takut pada manusia, takutlah kepada aku. Itu hasil buah amal soleh. Takut nak langgar perintah Tuhan, manusia tak takut. Hang apa? JPKK ke apa? JPKK lah ni. Kemas tu. Siapa sini JPKK angkat tangan tu? Kemas. JPKK menatang apa tu bunyi macam mana? Apa dia makna dia? Kalau JKK dulu tahu lah, jin kacau kampung. JPKK apa lah kan? Saya pun tak tahulah, kok ada rezeki mungkin kan terlibat dengan kerajaan negeri ni. Saya tak minta, tapi orang recommend. Saya sebenarnya terus terang, saya tak mau dah kerja-kerja ni. Saya minat yang ni. Saya tak bilang. Allah tak boleh abang lagi apa dah. Nanti bagi terima surat watikah pelantikan. Menteri besar bagi ke, masa tu baru kita viral dalam kitab Facebook. Lepas tengok kemas pakai kod handsome kan. Aku pergi beli beg harga 400. Takkan nak pakai beg koman tu berjumpa menteri besar kan. 400 tu imam weh. Beg
Tapi dia diskaun 50%, 200 je. Alain Delon, aku semua pakai Alain Delon. Back duit Alain Delon, semua Alain Delon. Alain Delon ni dia adalah pelakon lelaki berasal daripada Perancis. Dia memang handsome, perempuan cukup gila kat dia. Jadi dialah di antara peringkat awal pelakon Perancis boleh menembusi apa nama Hollywood. Hollywood ni tuan-tuan, dia bukan senang nak ambil orang. Kalau orang Islam, Omar Sharif. Omar Sharif. Dia orang Mesir. Dia memang terkenal sungguh. Dia main cerita apa? Dr. Zhivago. Pernah tengok? Itu angguk tak siapa? Tapi kenal lah Omar Sharif kan? Dia handsome. Dia main dengan Candace Bergen apa Bergen tu, perempuan tu. Jadi Alain Delon ni dia orang Perancis, memang handsome. Sampai hari ni dia masih hidup dan dia punya kekayaan mencecah 300 juta dolar. Duduk makan royalty. Orang beli apa beg tangan kan macam aku lah, dia dapat royalty. Aku tak beli, ngangau saja dia. Kan? 300 juta. Siap beliau. Makan tak habis dik. Bukan siap makan tak cukup. Kan? Alain Delon. Nantilah terima surat melantikan saya bang apa dia. Saya abang Umar ni. Kita dah henti dia tak mau lah. Bukan depa nak guna kepakaran saya. Depa hanya nak minta sedikit pengalaman yang ada. Nanti saya sebutlah apa. Pindah buat perbincangan hari itu orang pertama, lusa mesyuarat yang pertama. Kan? Ada muka-muka baru sebab tukar kerajaan. Bila tukar kerajaan, tukarlah kan. Jawatannya ahli lembaga pengarah macam kemahnya. Dia aku beli beg mahal. Ahli lembaga pengarah pakai beg atas ceroy. Kasut memang mahal dah. Berapa RM100 tau. Kan? Semua mahal. Baik. Tu pun tak tahulah boleh buat kerja ke tak. Saya nak tengok. Tapi perbincangan pertama tu nampak sedikit pengalaman tu lah. Mereka nak minta saya sumbang pengalaman. Jadi maknanya tiada ketakutan. Fala takhshawun nas wakhshawun dalam surah Al-Maidah. Maka jangan kamu takut pada manusia, takutlah pada aku. Orang yang beriman serta beramal soleh, dia tak takut kepada manusia, dia hanya takut pada Allah. Sebab tu dia tak langgar perintah Tuhan. Yang keenam, dia bakal mendapat rahmat ilahi. Dia sini hujah dia Al-Jathiyah ayat 30. Kalau kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang lain An-Nisa 175 ini siapa lah? Fa ammal ladina amanu billah wa tasamu bi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahu azim. An-Nisa 175. Itu pun Menteri Besar WhatsApp kat saya ucap tahniah kat dia. Dia kata kita sama-sama buat lah. Awak kata kita sama-sama buat. Rupanya dia ada perancangan kan. Mungkin beliau juga akulah yang nak minta supaya saya bagilah sedikit, buatlah sesuatu untuk kebaikan kerajaan Islam ni. Nanti saya cerita apa benda saya nak kena buat. Kan? Tak tahu lagi, lusa baru saya nak cadang kat mereka. Saya nak buat kerja, saya boleh. Tak boleh, saya tak mau. Buat apa? Duk pergi melengung, duk act dengan jawatannya kan. Lepas tu duk telan elang. Elang dah lah banyak, berapa juta rupiah tu. Kan? Tu kadang-kadang seronok pergi jadi ahli lembaga pengarah sampai 10-20 syarikat. Bukan dia pergi buat apa? Pergi mesyuarat ambil elang, pergi mesyuarat ambil elang. Dia tak ada gaji dia elangnya. Saya tak kisah lah tu. Yang penting saya boleh sumbang sesuatu pada Islam. Betul lah saya baca tadi. Oleh itu
orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran ini, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Macam inilah dia kata tadi, nah, hasil buah amal soleh di dunia, dia bakal mendapat rahmat ilahi. Allah kasih, Allah sayang kat dia sewaktu hidup di dunia, esok di akhirat pun dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Orang yang mendapat limpahan rahmat Allah ni, tuan-tuan, tu sudut bimbang lah. Walaupun musuh ramai, dia tak berjaya, sebab Tuhan akan jaga kita. Dia kata di sini, itulah, dan limpah kurnianya yang tidak terkira, dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, jalan agama Islam yang membawa kepadanya. Yang keenam, mendapat rahmat ilahi. Yang ketujuh, dia mendapat orang yang ataupun buah amal soleh yang ketujuh di dunia nah, bakal mendapat kemenangan. Yang ni yang kita duk tunggu ni, tuan-tuan, kan? Tapi nak menang bukan mudah. Tuhan duk tapih, kan? Tapih, tuan-tuan. Kita yang mengaku pejuang Islam ni pun belum selamat, dia duk tapih. Tapi janji Allah ada, An-Nur ayat 55. Allah akan menganugerahkan kemenangan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Inilah buah amal soleh di dunia yang ketujuh, kemenangan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Itulah dalil buah amal soleh yang ketujuh, Allah akan anugerahkan kemenangan. Bahkan, tuan-tuan, dalam ayat yang lain, Al-Anbiya 105, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumiku ni, kata Allah, akan kuwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Apa dia? 105 Al-Anbiya surah 21. Saya baca betul tak? Lama tak baca ni. Bahasa-bahasa tu macam betul ya. Rasa lah kan. Alhamdulillah betul. Allah jamin bahawasanya muka bumi dia ni akan dia wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi dua dalil. An-Nur 55, Al-Anbiya 105. Itu di dunia. Rezeki halal, tak ada ketakutan terhadap makhluk, takut kat Tuhan saja, kan? Dapat rahmat ilahi, dapat apa lagi? Macam-macam dia sebut tadi kan. Darjat yang tinggi, mampu menghayati keadilan. Allahu Akbar. Akhir sekali yang ketujuh, kemenangan. Ni yang kita duk tunggu ni, kan? Tapi tak tahulah, kalau kata ditakdirkan, puak-puak beruk mak ia itu tak sokong belanjawan yang telah dibentangkan, makna kucar kacir sekali lagi negara kita. Apa yang saya baca dalam kitab Facebook lah, kitab WhatsApp, tak tahu dia tu lawyer ke lawyer buruk ke, aku tak tahu lah. Bahas kemas lah. Kalau jadi macam ni, apa jadi akhirnya Muhyiddin kena letak jawatan, Agung kena lantik orang lain. Kelang kabut pula. Nah, pasal lah kedudukan Muhyiddin, Perikatan Nasional tak kuat, 113 berbanding dengan 109. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kerajaan ni dia boleh dapat 2/3 kerusi parlimen, 148 kerusi, dia tak ada fikir apa dah. Dia kerah semua ahli parlimen dia turun esok ni 148 menang pun. Nak buat apa pun senang, nak pindah pun boleh, nak pindah perlembagaan semua boleh bila ada 2/3 majoriti. Yang ni 113 dengan 109. 4 ekor beruk mail lompat duduk belah sana, jam. Besok dia penuh lompat balik ni, lama gila babi macam tu kan. Malaysia ni aku pun pelik lah wakil rakyat, tak ada prinsip kan. Semangat buka parti baru, Pejuang. 5-6 orang kan. 2 dah lari lah, Siddiq Sigaraga dengan Mazli Malik.
Mereka tinggalkan pejuang. Pasal apa? Kerana mereka nak cari peluang. Faham peluang? Tengok tak mana pula boleh ni. Manusia tak ada prinsip. Nah, kita tak kisah. Tak jadi calon pun tak apa. Tak ada jawatan di kawasan pun tak lorat. Kerja Islam banyak. Yang penting ikhlas. Kalau ada jawatan untuk bangga kerja tak buat, ikhlas benda. Ada pula agenda-agenda tertentu tak jadi. Kan? Yang empat kawasan ni lama dah. Pas kawasan Sungai Petani hampir 25 tahun. Pernah jadi wakil calon tahun 1995, wakil calon orang lain lah. Dia tak pandai cakap, aku belum cakap. Macamlah aku tu calon tak dah. Patut lepas buat aku dari dulu. Kan? 2018 tanding. Parlimen pula tu kali pertama pas tanding parlimen. Nah, kali pertama dan kali pertama pas kawasan Sungai Petani bertanding semua kerusi 3 dun 1 parlimen. Bukan saya kalah Pak Haji, belum menang. Kan? Kalau menang tak main dah lah duduk tempat hampa ni. Lepas ni kita tak mau dah. Kita nak buat kerja-kerja Islam banyak lagi. Kan? Saya tak ada masalah tuan-tuan, tak pernah fikir. Kan? Tu pun terkejut dah bila dapat panggilan. Ustaz dilantik. Jadi ahli lembaga pengarah biang. Betul ya tuan ni. Kan? Tak mau sebut lah di mana kan. Elang tak banyak lah, 30-40 juta rupiah kot. Aku tak kisah elang tu. Aku duk ada dah kan. Rezeki Tuhan bagi cukup dah. Cuma kita nak sumbang untuk Islam tu saja. Nah. Bukan kepakaran saya, pengalaman. Nah, pengalaman. Saya tak ada kepakaran. Baik. Tu makna di dunia. Yang ketujuh kemenangan. Bagaimana pula di akhirat? Inilah. Akhirat esok Allah nak bagi 3 benda tuan-tuan. Buah amal soleh di akhirat. Yang pertama, Allah bagi pahala yang cukup. Allahu Akbar. Pahala. Dia bagi dalil Ali Imran 57. Nah. Saya nak baca surah An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Ingat elok. Sesiapa yang beramal dengan amal soleh, sama ada lelaki maupun perempuan, laki-laki ke perempuan tak kisah, dalam keadaan dia beriman, bukan dia beramal kerana jadi pak turut. Orang main mengaji, dia main mengaji, dah member aja, tak ada kerja apa jom. Dia main ni atas dasar dia percaya ni kewajipan untuk ilmu ni, wajib. Siapa yang beramal dengan amal soleh sedangkan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik di akhirat, pahala. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan bagi ganjaran pahala yang lebih baik daripada apa yang dia amalkan. Kita amal tak tahu mana tuan-tuan. Dia tak? Amalan kita termasuk saya bukan kemah pun. Kalau banding dengan imam 4 mazhab, dengar tu dia sembahyang malam berapa puluh rakaat, baca Quran sebulan berapa kali dia khatam. Kita sebulan berapa puluh tahun dah tak khatam-khatam. Kan? Kan? Allah tu kelemahan kita Tok Bilal. Kan? Bila last kali Tok Bilal khatam Quran? Tak payah malu lah, depa pun tak khatam lah. Cerita macam tu tuan-tuan. Tapi Allah bagi ganjaran pahala. Pasal kita beramal dalam keadaan kita beriman, kita percaya ini tuntutan agama. Ganjaran tu macam tak setimpal dengan apa kita amal. Kita amal sikit, Allah bagi pahala cukup banyak. Tu ayatnya. Dan ayat ini jugalah surat An-Nahl ayat 97 yang dijadikan hujah oleh Imam Nawawi. Dengar elok. Hari ni kita COVID, tadi kita mula berapa? 8.5, 7.5 kan? 7.35 tak apa. Sikit ni boleh. Ni nak abang serta COVID mana?
Dalam COVID kita ada dia tulis apa? Kita jaga kita. Tidak. Kita jaga kita. Kita kena tukar nak abang kat kerajaan, kat Menteri Agama. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Tu baru betul. Mungkin Menteri Agama pun dia terlepas pandang. Aku jumpa, aku nak saran buat yang ni. Kita bagi biar nampak ada ciri-ciri Islami sikit. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Yang ni hadis Imam Tirmizi, hadis Hasan. Hadis Hasan dalam kitab Matan Arba'in, hadis ke-19. Dia bunyi macam mana? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa maksud kamu jaga Allah? Apa kita kena jaga Allah? Tak. Kamu taat kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah suruhannya, dan kamu meninggalkan segala perintah larangannya, dia jaga kita. Yang kita jaga kita. COVID tak selesai. Kalau nak selesai COVID, tu dia. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Nawawi ambil yang tadi. Bila kita baik lelaki perempuan beramal dengan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya Allah akan hidupkan kita dalam kehidupan yang bahagia. Faham Pak Ji? Hidup bahagia. Tak ada COVID, tak ada corona. Kalau ada pun Toyota corona alamak di rumah. Kan? Hidup pun makmur Tok Bilal. Kawak pun tak apa ramai. Nah, pengkhianat negara pun tak ada. Ni dah pakat tak amal je ajaran Islam. Apa Allah suruh tak buat, yang Allah larang tak tinggal. Bagi rasuah, makan rasuah. Macam ni. Setuju? Nampak mata layu? Itu ngantuk dah tu. Saat lagi balik hang cegih ni lah 3 jam. Kan? Aku pasal aku kuliah. Kalau aku tak kuliah, lena macam hang lah. Tambah duduk sandang tiang pula tu. Jangan duduk sandang, tak pergi lali. Boleh faham? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita pakai itu pula. Saya tengok baru ni dengan orang khutbah, bagus juga. Aku tak tahu kata ada hadis ni. Dia kata kita kena tukar. Tu saya ambil kitab, saya cari hadis ni, rupanya hadis ke-19. Jumpa ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Tengok Imam Nawawi kata, selama mana kita taat pada Allah, suruhan Allah kita laksana, larangan Allah kita tinggal, dia jaga kita. Kehidupan kita di dunia, kehidupan yang bahagia. Itu dalil dia, surah An-Nahl ayat 97, yang kita juga kait dengan pahala yang cukup di akhirat kelak. Itulah buah amal soleh yang pertama di akhirat. Yang kedua, kita bakal mendapat keampunan ilahi Allah. Buah amal soleh di dunia ni, akhirat kita bakal mendapat ampunan ilahi. Dia bagi dalil Fatir ayat 7. Saya bagi dalil Ali Imran 89. Buah amal soleh di akhirat nanti yang kita akan pungut, kita bakal mendapat keampunan Allah. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, apa dia? Kecuali orang-orang yang bertaubat, dan setelah bertaubat dia beramal. Tu amal soleh. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. InsyaAllah. Akhir sekali, yang ketiga, inilah kemuncak hasil amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Buah amal soleh di akhirat yang ketiga, syurga. Mana dalil Quran? Dia bagi dalil apa? Dia bagi dalil suratul Kahfi 110 dia bagi. Tapi saya bagi dalil suratul Kahfi dulu 107 108. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanas lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Itu ayat dah 107 108. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman serta beramal soleh,
Bagi mereka kanat lahum jannatul firdausi nuzula, depa ni akan dimasukkan ke dalam syurga firdaus. Syurga ada 7. Hak paling tinggi darjatnya syurga firdaus. Nombor 1. Itu adalah syurga jannatul naim lah, apa semua. Tak usah fikir, janji syurga sudah. Kan? Nah, kiranya tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tu dia orang Islam, mati sebagai orang Islam, tak murtad, tak rosak akidah, tapi sewaktu hidup di dunia macam jebon. Kan? Macam gambar Piramli lah. Pak cari apa? Pak duk kejar apa? Kejar jebon. Dia lari susah hilang. Yang kusyuk tu dia kata, anak ni nama apa? Mila, kenapa tutup cermin ni? Tadi kita hujan, dia buka-buka tompel. Pasal apa misepak? Aku kata Piramli. Yang syok tu, dia apa? Cermin dia tak tahu. Oh, dia rasa cermin. Piramli. Hampa gelap, hampa tengok juga no. Ingat aku seorang. Hambat jebon susah. Walaupun dia jebon, tuan-tuan dan perempuan, kalau Islam dia tak rosak, dia masuk syurga. Jadi tak usah nak puji, nak jet orang kafir yang jujur lebih baik pada orang Islam yang khianat. Tak betul ya. Nah, macam mereka buat forum, tak betul. Sebab ada hadis Bukhari dan Muslim menceritakan bagaimana orang Islam yang terakhir masuk syurga. Hadis Bukhari dan Muslim. Sedangkan dia di dunia memang teruk, tak pernah taat pada Allah, tapi Islam dia tak pernah rosak. Dia percaya sembahyang wajib, dia malas, dia masuk neraka. Lama mana sakit lah. 70 kali ganda panas api neraka daripada dunia, api dunia. 1000 sehari di dalam neraka Allah, 1000 tahun di dunia, lama. Akhirnya dia dikeluarkan dan Allah tepilah masuk syurga. Syurga dia saya nak beritahu, syurga yang paling rendah darjat. Itu pun dia terkejut, dia kata, ya Rabb, ya Tuhanku, betul ke ada lagi tempat bagiku dalam syurga? Hampir tengok. Dia tengok, dia kaget tu imam, terkejut. Dia orang Indon, dia cakap kaget lah. Kan? Tok Bilal tahu kan kaget. Nah, tapi Indon ni celaru satu lah. Dia ada benda-benda dia sebut tak sesuai dengan kita kan. Kan? Yang tu tak boleh sebut. Saya muslimat dah, tak pun nak sebut lah. Kan? Dulu kami ada seorang ustaz Indon mengajar kan. Kami duk pesan, yang ni hang jangan sebut. Kan? Nah. Tahu pada Tok Imam? Tahu. Tok Imam sebutlah sana. Aku nak sebut pun aku kemaluan juga kan. Jangan ingat ampai ada kemaluan. Kan? Kan? Indun. Nah, dia kaget. Betul ke? Tuan-tuan masuk tengok. Dia tengok syurga yang paling rendah darjat bagi orang Islam, sebab tak rosak keislaman dia, tak rosak iman dia. Dia mengaku wajib semayang tapi dia malas, iman dia lemah, dia kena seksa dulu, akhirnya masuk syurga. Dia tengok, dia terkejut. Syurga yang paling rendah darjat, keluasannya 10 kali ganda lebih luas pada dunia. Tu bagi orang Islam yang jebon, bayang tak, puasa tak. Kan? Yang terbaik firdaus. Mereka beriman, dia amal. Dia beriman tapi dia tak amal, dia fasik, dia langgar juga, tapi dia tetap ahli syurga sesuai dengan hadis Nabi juga. Qad aflaha man aslam, sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Islam. Pasal apa? Dalam hadis Muslim lain kita, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun, tak akan masuk syurga kecuali orang-orang Islam. Nabi tak sebut pun kafir, Nabi sebut ahli syurga Islam. Jangan rosakkan Islam kita, jangan rosakkan iman kita. Pertahan dua benda ni, insya-Allah lambat laun masuk juga syurga. Tapi dah dengar tu jangan tak semayang pula. Semayang, puasa, pergi haji, buat apa suruh, Allah suruh tinggal apa larang, masuk syurga firdaus. Jadi maknanya dia kata di akhirat buah amal soleh yang sangat-sangat kita harapkan ialah syurga. Jadi dalil Quran,
Al-Kahfi 107 108. Nah, jadi itulah 10 ni modal yang saya baca dalam sebuah buku. Nah, dia kata bagus modal ni. Siap dengan ayat Quran dia, tapi kita tak apa, kita buah ayat kita. Nak kuatkan hujah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah takat tu sebelum saya mengundurkan diri, macam biasalah, kalau siapa pernah beli kopi goji ke, ubat gigi ke, sabun mandi jenis gel ke, susu kambing, tapi malam ni saya bawa satu lagi produk. Yang ni tu Imam, kalau tu Imam tak beli akan menyesal selama-lamanya. Tok Bilal bertengah orang mulut. Apa dia produk ustaz bawa dengan elok hampa tak beli malam yang hampa menyesal lah. Itu beli tak di sana Syekh? Apa dia tuan-tuan? Peyek. Hampa gelak, hampa try makan, tengok sedap bahang. Ada seorang tu, dia beli balik makan rumah, beli sepaket RM2 lah. Habis lari balik, ustaz ada lagi? Ada. Jono. Memang sedap ustaz. Sungguh saya tak minat ni peyek-peyek ni. Rupanya peyek ni makanan orang Jawa. Sebutan betul ejaan rempeyek ataupun peyek. Jadi ada tu. Pergi try tengok sepaket. Itu tak beli. Menyesal sampai bila-bila. Belilah. Sedap tak? Tu dah. Hampa wajib kena beli. Ni dia bukan apa tu, nak makan komisen lah tu. Nak royalty lah. Tak lagi pakai tengok sedap tu tuan-tuan. Kok beda-beda nak makan kopi teh petang-petang, kacang banyak, tapi dia punya ramuan tu sedap. Rangup semua. Kawan yang Joy pun 25 tahun dah. 25 tahun. Anak dia naik Belfire, dia naik Alphard. Aku tak lama lagi duduk je ni, insya-Allah naik bike terus. Kita boleh pergi rombongan. Cakap itulah insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.